Tidak, hai Kara. Okey. 1.2 iaitu ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, ciri-ciri ada 4 tau, iaitu mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Okey, kita pergi yang pertama iaitu mempunyai pemerintahan. Kenapa kita kena ada pemerintah? Kenapa kita kena ada pentadbiran pemerintahan kita sendiri? Why? Untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Yalah, kita nak jaga ekonomi, kita nak jaga pertahanan, kita nak jaga keamanan, kita nak jaga kestabilan politik. Sebab kalau negara luar yang campur, kita punya negara ni, urusan pentadbiran negara kita sumpah kacau bilau. Ekonomi negara kita akan jatuh. Sebab diorang akan bawa kita punya duit hasil daripada ekonomi negara kita ke negara diorang. Contohnya masa kita kena jajah dengan British. Kan British ambil hasil biji timah kita dan bawa pergi sana kan. Negara kita miskin. Diorang jadi kaya raya sedangkan kita pengeluar. Kita hanya nenek moyang kita bertungkus lumus, bermati-matian nak dapatkan biji timah, diorang boleh je ambil pinggang. Sebab itulah. And pemerintahan negara kita ni, Malaysia ni, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Macam Lily cakap pada 1.1. Okey. Ketua negara kita adalah yang di-Pertuan Agong, iaitu sekarang ni adalah Sultan Johor kan. Dan ketua utama negara adalah ketua kerajaan adalah Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sorry guys, apa pasal ni? Okey, Lily ulang semula. Ketua utama negara untuk raja di Malaysia ni adalah yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri Malaysia dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Yang paling atas sekali, of course, kita punya yang di-Pertuan Agong. And bawah yang di-Pertuan Agong tu, Perdana Menteri. And bawah Perdana Menteri adalah Jemaah Menteri. Jemaah Menteri dia macam menteri-menteri yang kita ada sekarang. Macam Menteri Pertahanan, Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, Menteri banyak menteri. Okey. Sekarang kita pergi yang kedua, iaitu mempunyai sempadan. Sempadan ni apa? Garis pemisah antara negeri atau negara. Okey, kalau negeri, macam contoh sempadan antara Negeri Sembilan dengan Selangor. Kalau sempadan antara negara macam Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Indonesia. Okey, sempadan ni dia boleh melalui udara, darat dan air. 3 tu je. Udara, darat, air. Alright. Kenapa penting ada sempadan ni? Supaya dapat memudahkan urusan pentadbiran, pertahanan, pembangunan ekonomi dan pemerintahan. Yelah, macam mana nak negara ada stabil kalau pemerintahan kita boleh dicampur aduk? Sistem pemerintahan Malaysia dengan Thailand sumpah berbeza. Sebab itulah. Sebab tu kita kena ada sempadan. So negara lain tak boleh campur aduk diorang punya politik ke apa ke dalam negara kita. Okay, so far korang faham kan? Okay, Lily ulang semula. Untuk memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi. Alright. Okay, macam kita punya sempadan ni perlu diakui oleh masyarakat antarabangsa, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Kalau PBB tak iktiraf sempadan kita, tak boleh tau. Siapa buat rules tu? I don't know. Don't ask me. So let's continue. Okay, yang ketiga mempunyai perundangan. Perundangan ni dia adalah asas kepada peraturan dalam negara kita. Kenapa kita kena ada perundangan? Untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Yelah, kalau
tak ada perundangan, tak ada undang-undang, orang dalam negara kita boleh je membunuh sana, membunuh sini, rompak sana, rompak sini. Tapi kalau ada undang-undang, orang buat salah, kita hukum. So keamanan dan kestabilan, keamanan, keadilan semua tu, kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Okey, perundangan dalam negara kita ni, dia berpandukan perlembagaan Persekutuan tu Malaysia lah. Siapa yang buat perlembagaan ni? Iaitu Parlimen. Parlimen ni dia akan mengubal undang-undang. Kalau korang nak, orang-orang dekat Parlimen tu, ahli-ahli Parlimen adalah orang yang kita pilih sebagai sebagai pemimpin masa kita mengundi. Technically we belum mengundi lagi, but yeah, it's okay guys, next year we mengundi. Okay, kita mulakan balik. Parlimen ni diorang perlu mengubah undang-undang, diorang perlu ubah ke, tambah baik ke, buat undang-undang baru ke. Tapi kalau nak, diorang kena pastikan 2/3 setuju dengan undang-undang yang diorang nak buat ni. Korang akan belajar ni bab 3 tak silap Lily tak pasti, Lily tak ingat. Okay, sekarang yang keempat dan yang terakhir untuk subtopik kita, iaitu mempunyai rakyat. Yelah, apa guna kalau negara berdaulat tapi tak ada rakyat? Apa functionnya? Kan? Fikir logik. Okey, rakyat ni dia adalah penduduk di sesebuah negara. Okey, rakyat dia terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kan negara kita, dia ada pelbagai bangsa kan. So dia ada banyak adat resam. Kalau dah banyak adat resam, like contoh, masyarakat Melayu cakap bahasa Melayu, masyarakat Tamil dia cakap bahasa Tamil, masyarakat Cina cakap bahasa Cina. So macam dia macam tak apa kan. Dia macam masyarakat India dia cakap bahasa Tamil. Maaf guys. Maaf. Saya salah sebut. Macam mana kita nak satukan rakyat ni untuk mengekalkan kedaulatan? Dengan perlunya kita kena ada bahasa kebangsaan, bahasa yang sama, bahasa pertuturan yang sama, supaya kita boleh bersatu. Iaitu sekarang bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Okey, apa lagi contoh selain bahasa? Kita perlu ada kita kena ada rukun negara, like kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara and everything. Kan kita laungkan benda tu kan. Kita cakapkan setiap hari kan, setiap hari Isnin. So dapat menanamkan semangat sayangkan kesetiaan pada negara. So bila negara kita, orang-orang dan negara kita yang pelbagai bangsa ni dia bersatu, barulah negara kita akan sentiasa berdaulat, sebab kita akan bersatu hati untuk pertahankan negara kita daripada orang luar. So yang terakhir adalah identiti nasional yang sama. Cara untuk satukan rakyat ni. Apa identiti nasional kita? Malaysia lah, bangsa Malaysia. Kalau orang luar negara tanya, you bangsa apa? Bangsa Malaysia. Tak kisahlah kita kaum apa ke, tapi kita tetap satu. Bangsa Malaysia. Kita anak Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Saya bangga. Macam mana TikTok punya sound tu? Saya bangga jadi anak Malaysia. Saya bangga nak jadi anak Malaysia. Macam tu lah. Okay guys. Itu sahaja daripada Lily. Bye-bye guys. Jumpa pada subtopik 1.3.